Siok Havoc Food Festival 2.0 2026 yang diadakan pada minggu lalu merupakan satu kolaborasi yang meraihkan keunikan, semangat usahawanan dan budaya makanan. Perasmian festival telah diadakan di Jerudong Park Garden. Berangkat menyempurnakan perasmian yang teramat mulia Paduka Suri Pangeran Anak Puteri Hajah Amal Rakiyah binti almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin. Festival dianjurkan oleh KWB Brunei dengan kerjasama Havoc Food Festival Malaysia menggabungkan lebih 100 pengusaha tempatan Malaysia dan China yang menawarkan pesta cita rasa dan budaya di samping pelbagai aktiviti. Negara Brunei Darussalam mengesahkan semula komitmen terhadap sistem perdagangan pelbagai hala yang bebas, adil dan berasaskan peraturan. Semasa menyertai AECC yang diadakan secara dalam talian, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kawanan Ekonomi kedua menekankan keperluan mendesak untuk bertindak balas secara kolektif dan menghasilkan penyelesaian terbaik, termasuk memastikan perdagangan kekal terbuka dan memudahkan perniagaan dan pengguna. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah juga menekankan keperluan bagi negara anggota ASEAN untuk memanfaatkan krisis sebagai peluang, bukan sahaja untuk menangani cabaran jangka pendek, malahan untuk meneroka strategi jangka panjang. Mesyuarat dipengerusikan oleh Puan Yang Terutama Ma Christina Arroq, Setiausaha Perdagangan dan Industri Republik Filipina. Pada mesyuarat khas AECC, Jemaah Menteri membincangkan kesan krisis Timur Tengah terhadap ekonomi ASEAN dan keperluan mendesak bagi penyelarasan tindak balas serantau. Negara Brunei Darussalam menegaskan komitmennya untuk memajukan ekonomi yang mampan dan pelbagai ketika penggubal dasar, peneraju industri dan rakan kongsi berhimpun di Forum Ekonomi Mampan Brunei 2026. Forum dianjurkan di bawah Program Ekonomi Brunei oleh Majlis Penasihat Perniagaan ASEAN dan APEC Brunei dengan sokongan Kementerian Keuangan dan Ekonomi dengan tema Unlocking Green Growth, Industry, Finance and Digital Innovation. Dalam ucap tama, Datuk Seri Paduka Haji Khairuddin bin Haji Abdul Hamid, Timbalan Menteri Kawanan dan Ekonomi menekankan kepentingan menterjemah strategi kepada hasil yang ketara, terutama dengan mempercepatkan pelaksanaan, membuka kunci pelaburan dan mengukuhkan perkongsian merentas sektor. Juga berucap Puan Yang Terutama Armida Salsiah Alis Jahbana, Setiausaha Agong Rendah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan Setiausaha Eksekutif Suruhanjaya Ekonomi dan Sosial bagi Asia dan Pasifik SCAP yang menggariskan momentum pertumbuhan rantau ini dalam pelaburan hijau dan peluang bagi negara-negara seperti Brunei meletakkan negara dalam rantai nilai serantau yang baru muncul. Memajukan perniagaan inklusif bukanlah agenda baharu, tetapi telah pun termasuk dalam Pelan Pembangunan Negara, terutamanya Wawasan Brunei 2035, iaitu rakyat yang berpendidikan dan berkemahiran tinggi, kualiti hidup dan ekonomi yang dinamik dan mampan. Aspirasi tersebut memerlukan usaha memastikan peluang ekonomi boleh diakses oleh semua lapisan masyarakat, termasuk perusahaan mikro, kecil dan sederhana PKMS, usahawan belia wanita, perusahaan luar bandar dan berasaskan komuniti, serta penduduk yang terdedah dan kurang mendapat perkhidmatan. Perkara tersebut antara yang dikongsikan oleh Peguam Negara selaku Ahli Lembaga Pengarah Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah mewakili pengerusi Lembaga Pengarah Yayasan semasa Majlis Pelancaran Kajian Lanskap mengenai penggalakan perniagaan inklusif IB bagi pembangunan mampan di negara Brunei Darussalam. Majlis berlangsung di Kompleks Yayasan Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Yang Berhormat Datin Seri Paduka dan Hajah Nur Hashimah binti Haji Muhammad Taib juga menekankan perniagaan inklusif menawarkan laluan berstruktur dan strategik untuk merealisasikan aspirasi Wawasan Brunei 2035 dan menggalakkan kepelbagaian ekonomi, memperkukuh mata pencarian dan meningkatkan keterangkuman sosial. Kajian tersebut dilaksanakan selama 9 bulan sehingga 31 Januari tahun ini. Negara Brunei Darussalam mengekalkan usahanya mengejar dasar prakemajuan
Di samping mengukuhkan usaha mengutamakan kedaitahanan fiskal yang menyokong kemampanan ekonomi dan ekuiti antara generasi dalam mengawasi kesan pembangunan global ke dalam ekonomi domestik. Perkara itu antara yang dikongsikan oleh pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Keuangan dan Ekonomi semasa menghadiri mesyuarat Menteri-Menteri Kewangan ASEAN Plus 3 dan Gubernur Bank Pusat. Mesyuarat yang dihadiri oleh Awang Haji Asrul Adrain, Binpihin Orang Kaya Setia Pahlawan, Datuk Seri Setia Dr. Haji Ahmad, pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Keuangan dan Ekonomi diadakan di Samarkand, Uzbekistan. Mesyuarat tahunan bagi membincangkan kemajuan ekonomi dan kewangan serantau dan global itu juga menumpukan kepada kemajuan kerjasama kewangan ASEAN Plus 3, antaranya inisiatif multilateralisme Chiang Mai. Pemangku Setiausaha Tetap Fiskal 1 Kementerian Keuangan dan Ekonomi juga menghadiri mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia dengan tema Persimpangan Kemajuan, Memajukan Kesaling Hubungan Masa Depan Serantau. Mesyuarat menumpukan kepada kesaling hubungan serta inovasi digital kewangan ketika rantau ini berusaha bagi pertumbuhan mampan dan berdaya tahan. Sesi perniagaan mesyuarat tahunan Lembaga Pengarah Bank Pembangunan Asia pula membincangkan langkah penyelesaian praktikal kepada kesaling hubungan serantau, inovasi digital dan kemajuan keuangan. Bidang kesawanan terus menjadi pilihan belia tempatan dalam menjana ekonomi negara. Antaranya Noah Coffee House, sebuah kafe berkonsepkan minimalis yang kini giat mengorak langkah sebagai pelaburan jangka panjang dan warisan keluarga. Bermula daripada operasi kecil-kecilan di rumah, pada Jun 2024, perjalanan Awang Abdul Muiz bin Haji Umar, pemilik dan pengasas Noah Coffee House dalam dunia kopi yang kini berkembang pesat. Penubuhan kafe tersebut merupakan hasil kolaborasi bersama rakan kongsi yang mempunyai visi yang sama untuk membina sebuah empayar perniagaan yang bermakna. Selain kualiti dan konsistensi, keunikan Noah Coffee House terletak pada menu istimewanya seperti senja, embun dan rosy mocha. Menariknya, kebanyakan resepi berkenaan diinspirasikan daripada pengalaman pengembaraan Awang Abdul Muiz ke luar negara yang kemudiannya diolah semula dengan sentuhan peribadi melalui proses kreativiti dan eksperimen yang berterusan. Kafe beliau turut memberi peluang pekerjaan kepada 2 barista belia tempatan sekaligus menyokong pembangunan kemahiran dalam kalangan anak muda Brunei. Kejayaan Awang Abdul Muiz membuktikan bahawa dengan disiplin dan visi yang jelas, minat yang mendalam mampu membuahkan hasil yang luar biasa. Syarikat miliknya kini bukan sekadar kafe, tetapi menjadi bukti nyata potensi belia tempatan dalam memacu ekonomi negara.